kan. Macam ni kan, untunglah kau dapat tengok Samsul Debat, dia kata kan. Dia tak tahu bersela berapa lama, kejap-kejap betul. Kan. Yang belakang tu untung duduk kursi, dia kata kan. Dia kata contoh lah, contoh. Dia tak tahu belakang tu bukannya untung, dia sakit lutut tak boleh duduk. Saya ingat bila bergambar dengan ceramah kat masjid ni. Okey, tak apa, separuh duduk depan. Aku ni kalau duduk kan tak boleh bangun. Dia kata, dia berdiri, dia kata kan. Macam tu lah. Macam lah. Sebab kan, pengorbanan dia ada lah Tuhan bagi. Percayalah pada hikmah. Ada benda Allah nak bagi. Okay. Nabi SAW keluar dari Makkah hari Khamis dan keluar dari gua pada hari Senin. Mana mereka berada di situ 3 malam. Ketika itu bulan Rabiul Awal dan baginda masuk Madinah hari Jumaat tanggal 12 Hijrah. Diceritakan seorang Zahid bernama Zakaria. Zahid ni maknanya dia tak fikir dunia langsung. Zahid ni dia memang ingat akhirat aja orang ni. Kan? Bernama Zakaria tengah sakit parah dan akan sampai ajalnya. Ketika sakaratul maut, seorang teman akan mengajarnya mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zakaria memalingkan muka dan diam saja. Teman itu mengulanginya lagi, namun Zakaria tetap berpaling dan diam. Kemudian diulanginya kali ketiga, lalu Zakaria berkata, aku tidak mau berucap. Tak mau mengucap dia. Temannya merasa hairan. Tidak lama kemudian Zakaria membuka kedua matanya bertanya, apakah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam majlis ilmu. Sekali lagi, setelah berapa lama tak bertemu, kita sambung bab 16, memusuhi syaitan, iaitu pada perenggan lalu kujerat mereka dengan dosa yang tidak boleh diampunkan, iaitu syirik. Mereka tidak sedar bahawa hal itu akan menarik kepada maksiat. Muka surat 70. Bahkan bahkan su'zan. Su'zan ni sangka buruk terhadap kaum muslimin juga lorong syaitan. Itu sebab kadang kita ni sebagai orang Islam kan, sebagai orang Islam kita mungkin tak berzina, kita mungkin tak bunuh orang, kita mungkin tak menderhaka pada ibu bapa, kita mungkin tak mencuri, kita mungkin tak merompak. Tapi ada satu perangai yang paling susah nak buang dalam diri kita. Satu perangai yang paling payah nak buang, iaitu berburuk sangka. Ada je kan, ni mesti ni, ada ayat kan, mesti ni dia kata. Aku rasa-rasa lah ni mesti ni, dia kata. Confirm dia kata. Kita nampak orang tu berjalan, aku rasa tu bukan bini dia tu. Ada cepat kan benda macam tu kan. Wah, tu anak dia tu. Anak dia dah lama tak balik pada universiti kan. Tengok tu pucuk muda carinya, nampak cepat cakap kan, hal tu anak dia. Macam-macam lah. Aku rasa lah dia buat program ni ada sebab ni. Tengok orang tu buat program panggil penceramah ni, adalah benda nak ditunjukkan tu, adalah bendanya dia kadang-kadang kan, ada benda tak elok. Itulah ujian pada manusia kan. Benda lain dia boleh buang, dia tak mencuri, dia tak berjudi, dia tak minum arak, tapi tang buruk sangka ni kejap-kejap datang, kejap-kejap datang. Sampai Debat lambat ni, kau tahu kenapa? Ada lah jawab kan. Maka wajib bagi seseorang menghindarkannya. Su'zan ni, buruk sangka. Sesungguhnya orang yang su'zan amat keji batinnya. Dalam ni keji kan. Nampak baik, rupanya dalamnya tak elok. Ya Allah Akbar. Lepas tu kita pun minta maaf lah dengan orang. Mujuklah orang tu maafkan kita. Ibnu Ishaq berkata, ketika kufar Quraisy melihat para sahabat Nabi berhijrah dan sedar bahawa mereka akan menyusun kekuatan memerangi mereka, segera kufar Quraisy itu mengadakan pertemuan di Darun Nadwah.
Berkumpullah semua ketua-ketua kabilah ni. Dia bincang macam mana kita nak buat ni. Muhammad ni nak berhijrah ni, sebelum dia lari keluar ni, sebelum dia keluar ni, kita kena buat apa ni dengan dia. Jadi iaitu rumah Qusay bin Kilab, orang Quraisy selalu memutuskan perkara di situ. Tidak pernah ada suku lain masuk ke situ semenjak 40 tahun. Memang hanya ketua-ketua mereka je masuk ke situ. Dalam pertemuan itu datang iblis menyerupai seorang orang tua Najd. Kaum Najd ni dia menyerupai, tapi dia ni menyamar je. Syaitan ni dia menyerupai macam kaum Najd tu pakai cantik, Dia berdiri di pintu, nampak tu seorang yang agung memakai pakaian kebesaran dari sutera, orang hebat-hebat lah. Mereka bertanya, dari mana kamu? Dia berkata, dari Najd, datang untuk mendengar pendapatmu. Barangkali aku boleh menyumbangkan fikiran. Mereka berkata, silakan masuk. Jadi syaitan ni pun dapatlah duduk di kalangan bersama-sama dengan ketua-ketua kabilah ni. Dia masuk dan mereka bercakap tentang Nabi SAW. Mereka berjumlah 100 orang, ada menyatakan 15 orang. Abu Bahiri yang terbunuh kafir di perangan Badar berkata, kurung saja di dalam penjara. Urungnya dalam penjara. Orang Najd itu berkata, syaitan ni tadi yang menyerupai orang Najd ni kata apa? Dia kata, itu tidak baik. Kalau kalian memenjarakannya, tentu teman-teman dia akan membebaskannya. Dia akan berjuang untuk bebaskan dia. Tentu teman-teman akan membebaskan dia. Aswad bin Rabi'ah bin Amr al-Amiri berpendapat, halau dia dari negeri ini dan biarkan ia bersendirian. Orang Najd itu membantah, itu pun tidak bijaksana. Jika kalian mengusirnya, tentu akan banyak pula pengikutnya, sebab dia pandai berbicara dengan manis. Kata macam tu pula. Kemudian Abu Jahal berpendapat, sebaiknya setiap kabilah mengirimkan pemudanya yang terkuat, kita beri mereka pedang yang tajam dan suruh mereka bunuh saja Muhammad. Tentu Bani Abdul Manaf tidak berani melawan kita. Mana pak saudara dia, pak saudara dia takkan berani lah nak lawan dia. Selama ni bapak saudara dia yang melindungi anak saudara dia ni, kan? Dia kata orang Najd ni, yang syaitan ni kata apa? Itulah pendapat yang terbaik, itu pendapat yang tepat, dia kata, kan? Mereka pun bersurai dan membawa keputusan itu. Kemudian Jibril datang dan berkata kepada Muhammad SAW, malam ini jangan engkau tidur di tempat biasa. Itu yang dapat idea tu bila Jibril bagi tahu tu, yang diminta Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur Nabi. Dan kalau kita lah memang tak nak kan, tak dapat dah, pahal lah pula kan. Orang nak bunuh dia ni, semua orang nak bunuh Nabi kan. Orang nak bunuh aku ni kan. Contohlah ada seorang jadi pencamah macam ni, ada orang memang target nak bunuh pencamah. Saya pun cakap, boleh tak ganti menyamar je, duduk je sini. Tak dapat dah, kau nak mati-matilah seseorang, orang cakap kan. Tak dapat dah nak tolong. Tapi dalam bab Nabi ni, semua orang bergembira nak tolong Nabi. Bila kata minta gantikan tempat tidur kan, ketika malam tiba Nabi memerintahkan Ali agar tidur tempat baginda dan memakai selimut baginda. Maka Ali ialah orang pertama yang mengorbankan diri di jalan Allah. Tu yang first perbuatannya sebelum hijrah tu, kan? Mengorbankan diri jalan Allah, menjaga Rasulullah SAW. Dalam hal ini Ali radhiyallahu anhu bersyair, ku korbankan diriku menjaga manusia terbaik dari tipu muslihat mereka yang jahat. Di gua amanlah Rasulullah, terjaga dalam penjagaan Allah. Rupanya mereka tak inginkan jiwaku yang telah ku korbankan. Bila kan semua tahulah kisah malam tu kan, semua tentera ni tak nampak bila Nabi keluar. Allah tutup kan, Allah hijabkan pandangan mereka tu, tak nampak. Dibina tembok-tembok di hadapan mereka. Waja'al min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sampai apakah dia tak dapat tengok ni? Dia tengok tapi dia tak melihat. Pernah jadi tak kat kita ni? Pernah macam tadi saya lalu, berapa ramai pandang depan tapi tak perasan. Lah dah sampai dah. Contoh lebih kurang kan. Tapi saya tak adalah macam tu dah kan. Kadang ada orang dah lalu depan kita, kita tak perasan. Kita dah duduk depan rumah tu, kita tunggu dia lalu. Dah lalu ke belum? Benar. Dulu kan, dulu zaman dulu, ingat tak? Saya ingat masa kecil-kecil dulu, tunggu surat khabar. Kau tunggu kat depan tu, kau terlopes surat khabar tu sekarang kan. Saya tunggu aiskrim. Tahu-tahu dah lepas dah ke? Macam tu contohlah kan. Tapi Nabi ni memang dia dah pandang depan tapi dia tak nampak. Jadi dan bila Nabi dah pergi bersembunyi di gua, di gua mana? Gua Hira lah situ Gua Thur. Gua Hira sampai timur wahyu. Sampai gua Thur sampai Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi. Kan?
Bayangkanlah Gua Sur tu kan tinggi juga tinggi juga. Sebab kalau kita tengok siapa yang dah pergi umrah, pergi Mekah, dia tahulah. Tengok, ya Allah, macam manalah Nabi naik dulu kan. Dengan tahap dulu tak ada denai macam kita hari ni, dah ada dah laluan. Dan kemudian Sadatina Asma di sebelah malam hantar makanan naik panjat bukit tu dengan tahap dia hamil 9 bulan. Tu bayangkan. Dan esoknya bila tentera kafir Quraisy dapat tahu dalam rumah tu rupanya Saidina Ali, apa yang berlaku? Ditariknya Saidina Ali keluar dengan Sayyidatina Asma daripada rumah Abu Bakar ni, bawa keluar, ditampar depan semua orang. Mana ayah kamu? Mana Muhammad? Semua kena tampar. Kan Saidina Ali masa tu budak-budak lagi, muda lagi. Nampak tu pengorbanan lah, bukan senang Kemudian Rasulullah SAW keluar, rupanya Allah membuat mereka buta hingga tidak melihat baginda. Rasulullah SAW menaburkan debu kepada mereka sambil berkata, tu wajalna min baini aidihim saddan, tu orang cakap tu kan. Kalau nak elakkan speed trap, baca ayat tu sebelum keluar masuk highway. Suka duka duk wajalni. Lepas tu orang tu polis trafik tu kan gemar duduk dekat bawah tiang dekat flyover tu. Jadi biar dia tak nampak kita, kena juga. Kena. Apasal kena lah Ustaz? Sebab polis pun mengaji. Polis tu dah baca dulu ayat tu. Jadi dia nampak kita yang tak nampak dia. Macam itulah kan. Nampak polis, pengap polis tak mengaji ke? Polis pun kuliah 2 hari setiap minggu ada kan. Justru itu ada seorang mendatangi mereka lalu berkata, kalian menunggu siapa di sini? Mereka menjawab, Muhammad. Orang tu menerangkan, seorang ni yang penduduk kafir Quraisy ni dia nampak. Lah, kau tunggu apa? Tunggu Muhammad. Tadi Muhammad lalu depan kau. Apa kau biarkan? Mana ada? Iya, ada. Aku nampak dia lalu. Dia tabur debu pasir kat muka kau lagi. Mana ada? Dia kata. Lepas tu tak ya, dia punya Al-Kapitan, dia punya bosnya, ketua, general dia. Kau pergi tengok ke dalam, tinyau. Dia pun tinyau. Elok dia tidur dalam, dia kata. Dia tak tahu yang tidur tu Saidina Ali kan. Segera mereka bersihkan dan mereka melihat Ali pada kata Nabi dan mengenakan selimut baginda. Mereka mengatakan Muhammad sedang tidur berselimut. Demikian keyakinan mereka sampai pagi. Namun kemudian Ali bangkit dari tempat tidur Rasulullah SAW. Maka mereka berkata, sungguh kami percaya apa yang telah diceritakan kepada kami. Pada peristiwa inilah turunnya ayat Allah. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka. Yang bermaksud ketika orang-orang kafir memperdaya engkau supaya mereka menjarakan engkau atau membunuh engkau. Surah Al-Anfal ayat yang ke-30. Jangan sedih setelah susah pasti mudah. Setiap sesuatu ada hikmahnya. Kita sekadar merancang, Allah jua yang menentukan. Macam itulah hidup kita kan. Sabar. Setan ni memang gomar, nyakat-nyakat kita, ngacau-ngacau kita kan. Tu yang kalau kita marah kan, setan ni bisik. Lantaklah kau. Jadi bila kita dah buat dia lepas tangan. Setan ni itulah. Dia akan takkan tanggung jawab. Kita dah buat tu, mana kau tahu dia yang buat. Dia kata macam tu. Masa tu lah bila dia tinggalkan kita, baru kita tersedar lah, kenapalah aku buat macam tu. Kau keluar pada rumah ni sekarang, kau bukan anak aku lagi. Masa marah ni, kau bukan anak aku lagi. Yang setan bisik lagi, kau marah dia memang bagi puas hati kau. Alang-alang marah betul-betul. Setan bisik. Mau pergi kau, tak guna punya anak, tak sedar diuntung, pergi kau bukan anak aku lagi. Sebut macam tu. Anak pun sedih keluar. Dah keluar lama, lepas tu dah putus, yalah tak apalah mak, saya keluar. Nak keluar, setan pun aku tak tahu. Dia yang halau kata dia. Dia yang halau. Tu kerja setan tu. Lepas tu bila dah setan dah pergi, tu yang kita, kenapalah aku marah sampai macam tu sangat. Tu sebab kena ingat banyak-banyak. Sabar tu, sebab kata sabar tu indah. Sabar tu indah. Kita dulu masa duduk dekat rumah kita dekat KL ni, orang KL ramai kan, rasa susah sangat, rasa macam boleh ke tidak aku membela anak-anak aku. Tiba-tiba hari ni bila semua orang dah bergelar remaja lewat ni, yang ramai dah pencen kan, tiba-tiba boleh drive kereta sendiri datang kuliah duha. Contohlah kan, bawa geng lagi, dah siap pakat dah lepas ni nak minum kat ni. Macam tu lah. Contohlah tu saya kata tadi,
Tiba-tiba Tuhan bagi kemudahan, anak-anak bagi duit belanja, anak-anak yang baik, contohlah kan. Jadi kemudian Allah mengizinkan nabinya hijrah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang ayat, katakanlah ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang besar dan keluarkanlah aku dari tempat keluar yang benar. Adakah untukku dari sisimu kekuasaan yang menolongku. Surah Al-Isra ayat 80. Bahawa Jibril menyuruh Nabi SAW agar mengambil Abu Bakar sebagai teman. Al-Hakim radhiyallahu anhu merawikan dari Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW berkata kepada Jibril AS, siapa yang akan hijrah bersamaku? Jibril menjawab, Abu Bakar. Nabi SAW juga mengkhabarkan dan memerintahkan kepada Ali agar tetap tinggal sepeninggalan baginda untuk membayarkan hutang baginda kalau ada kan, bersedia ke dekat situ. At-Tabrani radhiyallahu merawikan dalam cerita Asma, Nabi SAW menziarahi kami di Mekah 2 kali, sehari petang dan pagi. Tapi pada satu hari baginda menziarahi kami di siang hari. Aku berkata, wahai ayah, Rasulullah SAW tidak muncul di waktu biasanya. Abu Bakar berkata, demi Allah, ini pasti ada sesuatu. Pahala tiba-tiba dia datang pada waktu yang berbeza ni kan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian Rasulullah SAW datang minta izin masuk, lalu Abu Bakar mengizinkan baginda masuk dan membentangkan tikar untuk baginda duduk. Setelah duduk, Rasulullah SAW berkata pada Abu Bakar, sebaiknya orang yang berada di sisimu keluar saja. Abu Bakar menjawab, mereka keluarga engkau, yakni Aisyah dan Asma. Dan Nabi bersabda, aku telah diizinkan keluar. Abu Bakar bertanya, apakah aku boleh menemanimu ya Rasulullah? Nabi menjawab, tentu sekali. Aisyah berkata, kulihat Abu Bakar menangis kegirangan. Lalu Abu Bakar berkata, ambillah salah satu dari tungganganku ini. Rasulullah menjawab, tidak, jika aku mahu mesti aku beli. Ini adalah disebabkan kemurnian hijrah Rasulullah SAW dengan segenap jiwa dan hartanya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dan kami menyiapkan bekalan untuk perjalanan mereka hingga mereka sampai di Gua Thur dan bermalam 3 malam di situ. Diriwayatkan bahawa mereka keluar pada malam hari dari lubang rumah Abu Bakar ke gua. Jadi kalau nak tengok keadaan tu, Nabi dia tak nak tu, tunggangan-tunggangan tu tak nak. Kalau tak mesti aku dah beli dah, aku tak nak, dia kata. Makna perjalanan Nabi tu ikutkan, Nabi waktu hijrah tu baru je selesai. Kalau ikutkan beberapa bulan sebelum itu, Nabi dah pun mengalami peristiwa ajaib Isra' wal Mi'raj sebelum hijrah kan. Dan masa peristiwa Isra' wal Mi'raj tu Nabi naik, dah koma dah bila tanya kan, dia naik apa? Burak. Sekarang burak ada kat belah utara je, burak oil. Stesen minyak burak tu kan. Nah, bila Nabi naik burak tu, Nabi boleh je kalau ikut kan. Ya Allah, kau bagilah burak saya, senang sikit lah. Nak hijrah ni banyak pula yang ngacau ni kan. Tapi Nabi nak tunjuk kat kita yang hijrah ni memerlukan usaha, dia bukan senang. Nabi nak tunjuk dekat kita kan. Jadi Nabi tak pakai pun. Nabi kata tak nak, tunggangan-tunggangan tak nak, kita berjalan. Dan Nabi memang berjalan kaki pada ketika itu. Jadi kemurnian dia tu, kemurnian hijrah tu. Pada ni 3 malam bekalan untuk perjalanan ni, dia hantar makanan dekat tempat tu. Amir Fuhairah pula bagi tahu tentang rahsia-rahsia. Setakat ni dia orang dah buat sekatan jalan dekat mana, mereka dah kepung dekat mana, mereka grup ni duduk dekat mana, dah beritahu. Setiap malam dia akan bagi tu. Dia bawa kambing tu, kemudian dia tutup jejak-jejak tapak kaki yang dia pergi tu. Sampai ke Sudah tak tahu. Benda ni mengingatkan saya waktu saya pergi ke Balkan. Saya pergi ke Balkan, kita dapat masuk terowong. Bayangkanlah, ini tempat Bosnia tu dulu dekat satu tempat ni. Kemudian tentera Serb ni, tentera Serbia mengelilingi mereka dan mereka tak dapat nak keluar nak ambil bekalan makanan. Sedangkan bekalan makanan daripada PBB apa semua tu ada di luar daripada grup tu. Bayangkan, dan kawasan tu nak tak nak dia nak survive, dia orang dah lapar, dia orang tak ada makanan, dia orang kena tembus pergi. Dia kena pergi, tak macam mana dia buat. Dia boleh ada, bayangkanlah kehebatan orang Islam ni. Terpaksa nak tak nak dia terpaksa bina satu terowong rahsia tu dekat Bosnia. Dia bina terowong, dia dah pakat dengan orang yang dah berjaya lepas kat belah sana, dia pun buat terowong kat sana. Dia buat, bayangkan dalam tempoh 6 ke 9 bulan terowong tu boleh bertemu. Bayangkan, bertemu. Dan macam tu je. Kalau tidak dia orang keluar, kalau dia tersempak dengan tentera Serbia, mati kena bunuh. Kalau tersempak dengan tentera PBB akan halau dia suruh balik masuk ke dalam. Dia orang tak ada pilihan.
Jadi dia buat terowong tu, siapa yang merasa pergi Balkan pergilah tengok, saya dah masuk dah terowong tu. Tapi terowong tu yang berapa kilometer tu sebenarnya dia dah potong lah, tinggal berapa je untuk tujuan untuk kita tengok, untuk inilah tengok pameran je lah kan. Tapi dapatlah masuk tengok, dia dah siap buat dekat dalam tu. Bila dah buat siap terowong tu, dia buat pula macam batang pipe tu untuk lalukan minyak dengan lalukan air. Jadi dapat bekalan air, dapat bekalan minyak. Kemudian dekat bawah tu dia buatkan macam rel kereta api tu, supaya dia boleh tolak tu, slide tu laju, dia boleh tolak barang, bawa makanan, bawa ayam. Jadi macam tu lah cara dia boleh menghantar makanan. Dan yang bagusnya dalam tempoh tu, kalau adalah pihak Bosnia ni, yang Islam ni yang tertangkap, bunuh mati pun tak ada siapa pun bocorkan rahsia mana lubang tu. Sampailah selesai peperangan tu, tak ada siapa pun tahu. Bayang macam tu lah kuatnya keimanan ni kan. Macam kita tengok yang di Iraq tu, kejap dapat tangkap Saddam Hussein. Sebab apa? Sebab orang Islam sendiri yang bocor rahsia kat mana tempat dia, lubang mana dia duduk apa semua. Itulah orang Islam ni tu masalah dia. Semalam kita tengok kan macam mana tentera ni kan, tentera yang tengah berjuang sekarang ni, budak-budak tu sampai menjerit, mana Arab dia kata. Mana dia harap kan tak tolong dia. Dia macam tu. Itulah tuan-tuan, tu yang Nabi sebut kan, umat Islam ni sampai satu tahap tu dia ramai tapi tak ubah ibarat buih-buih di lautan. Kerana apa? Kerana orang Islam pada ketika itu, pada keadaan macam tu dah macam buih di lautan, Allah cabut pula perasaan takut di kalangan hati musuh-musuh Islam. Tu dia tak takut dengan kita. Dia kutuk kita semacam aja, jangan kat luar negara, kadang dalam Malaysia pun ada. Dia balun semacam je, tak takut. Dia main-mainkan je kan. Ada yang main-mainkan ayat Quran, ada yang mainkan nama, ada yang mainkan nama Nabi. Kadang-kadang kita tengok kan, dia tak takut. Kenapa? Sebab pada ketika itu umat Islam dah dilanda penyakit apa? Wahan. Penyakit wahan tu penyakit apa? Penyakit wahan cinta dunia dan takut mati. Kan? Takut dia kepada mati. Dah ada harta dunia yang dikejarnya kan. Itu yang dia sanggup bocor rahsia, sanggup belot, sanggup beritahu macam-macam kan. Macam itulah lebih kurang ditutup. Bayang saya pergi Bosnia, siapa ada peluang pergi Balkan, pergilah Balkan. Saya pun nak pergi lagi. Cantik tempatnya, macam lukisan. Saya tengok cantik tu macam lukisan betul. Tapi yang di Bosnia tu memang dia tak repair pun. Yang kesan tembakan-tembakan tu dia biar je. Siapa yang dah pergi dia tahulah. Yang seronok pergi Balkan ni, satu pasport kita penuh cepat. Sebab hari-hari pergi negara berbeza. Dia dah pecah-pecah negara kan. Daripada Yugoslavia dia dah pecah jadi Albania, dia jadi Croatia, dia jadi apa, macam-macam lah nama tu kan. Seronok. Cepat penuh pasport. Kalau tidak pergi Mekah, balik Mekah dah benong, tak pergi mana dah kan. Boleh kuat pergi Thailand naik kereta. Yalah. InsyaAllah. Saya ni tengah nak susun ni tahun depan insyaAllah. Bulan 2 nak pergi Kapadokia, Turki. Musim salji. Saya tak pernah pergi. Nantilah kita cerita. Tapi tengah susun, saya pun tak pernah pergi. Kemudian dirawikan bahawa Abu Jahal berjumpa dengan Nabi SAW dan Abu Bakar, namun Allah SWT menutupi matanya hingga mereka berlalu. Asma berkata, Abu Bakar keluar membawa 5,000 dirham. Ketika orang Quraisy kehilangan jejak Rasulullah SAW, mereka mencari beliau sehingga ke seluruh Mekah, atas dan bawah. Apabila mereka bertemu, bekas tapak kaki mereka mengikutinya hingga sampai ke Gua Sur. Tapi bila sampai ke pintu gua itu, tiada kesan ada manusia di dalamnya. Mana tak bawa merpati buat sarang, labah-labah pun buat sarang. Dia kata, ini kalau orang lalu mesti dah habis dah sarang ni. Nampak, bayangkan Allah bagi nampak sarang tu macam dah lama, sarang labah-labah tu. Macam itulah kuasa Allah. Allah kalau nak lindungi kita ni kan, macam-macam cara Allah Ta'ala boleh buat. Tak ada yang mustahil bagi Allah kalau Allah nak tolong kita kan. Kita je kadang tak yakin kan. Macam kita kata selawat banyak-banyak, kita istighfar. Nabi kata kalau istighfar pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah.
dilapangkan dari segala kesempitan, dan didatangkan rezeki perjalanan yang tidak disangka-sangka. Kena yakinlah. Itu yang kalau kita tahu yang kisah Imam Ahmad bin Hanbal kan. Imam Ahmad bin Hanbal kan, ada seorang pas satu malam tu dia nak tidur, nak tidur dekat masjid tu, orang tu tak bagi, tak boleh tidur kat sini. Lepas tu kau cari tempat lain. Tiba-tiba ada seorang pembuat roti tu, dia kata tak apalah, tidur rumah aku aje. Rumah aku ada tempat boleh tidur. Terima kasihlah banyak. Dia pun tidurlah kat rumah tu. Tidur kat rumah pembuat roti tu. Malam tu dia istighfar, astagfirullah. Kan? Sahabat Nabi paling teruk pun, sahabat-sahabat Nabi paling teruk istighfar kurang-kurang 70,000 kali sehari. Tu teruk-teruk tu. Betul malas-malas tu 70,000 kali sehari. Kita imam tu buat 20 je lepas sembahyang. Assalamualaikum, astagfirullahalazim. Lepas 10 kali dah mati imam ni. Apa lama sangat istighfar kita kan kadang kan. Jadi malam tu Imam Ahmad bin Hanbal terdengarlah dia sambil dia tengah nguli roti tu, dia istighfar. Rajin betul kamu istighfar. Sebab apa? Kalau aku istighfar kan, Tuhan akan makbulkan permintaan kita. Semua aku dah dapat dah. Satu je lagi aku belum dapat. Apa lagi yang kau nak, yang kau belum dapat? Aku nak sangat bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni dia seorang agama ilmunya tinggi, orangnya baik. Dia kata akulah Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata. Dapat dia jumpa. Itu maknanya keyakinan. Kadang kita Allah ni tak tolong kita, tapi kita beramal tak yakin. Astagfirullah, tahiyat tidak. Dengan tu salah tu kan. Itu masalah itu. Kan macam saya kan, kalau kita doa nak jaga anak kita kan saya pernah ceramah tajuk kekuatan doa seorang ibu. Antaranya kita kalau anak kita semayang hajat, buat dekat bilik anak kita. Anak yang degil-degil tu, kalau dapat cucu yang degil, dan bilik dia semayang. Dalam bilik dia semayang. Yang paling baik 3/4 malam, pukul 4:30 tu suai sangat lah tu. Sebab dia tengah masa menuju ke subuh tu, dia payah nak bangun. Tapi kita waktu tu kita semayang, ya Allah. Bila kita doa tu dekat sangat, ya Allah, kau bukakanlah hati cucu-cucuku, ya Allah. Macam tu degil ya Allah budak ni. Betul. Iya. Sebenarnya. Lepas tu kalau kita nak buat lagi, pergi dekat tempat dia tidur tu kan kita baca selawat 3 kali, baca Fatihah, baca surah Al-Insyirah. Baca Fatihah, salawat 3 kali, baca Fatihah, baca ayat kursi dulu. Lepas tu baca dah ayat kursi, lepas tu surah Al-Insyirah. Lepas tu dah habis baca surah Al-Insyirah, Alam Nashrah tu, tiupkan ke ubun-ubunnya. Bukan dahi, ubun-ubun. Ubun-ubun dekat kepala, dia tak dekat punggung dia punya, dekat kepala. Lepas tu bila kita tiup, bila tiup tu, sebab roh dia tu tengah merayau ni sebelum nak balik ke badan dia tu. Jadi bila kita tiup tu, mudah-mudahan meresap dekat roh dia tu. Dan bila roh tu balik dekat tubuh badan dia tu, dia bangun tu elok dia, dapat doa tu. Kalau kita tiup berkukut mata dia, maknanya sampai tu. Tapi kalau terbuka mata dia, mana dia tak tahan bau nafas mak dia tu. Mungkin tak gosok gigi apa benda, nah bau la ilaha illallah agaknya lah. Dan begitu juga kan, satu lagi apa? Basuh beras. Basuh beras. Satu lagi, salah satu cara doa, ikut arah tawaf, maknanya lawan jam. Kan? Cara dia, doa dia paling senang kali. Kita selawat 3 kali, baca Fatihah. Bila lawan jam tu kita basuh beras tu, ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku ini sebagaimana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Senang. Macam tu je. Kau lembutkanlah hati anakku ini seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Untuk anak, untuk cucu. Untuk anak mak mentua, saya tak pernah cuba lagi. Mana suami kita lah kan. Lepas tu kalau kita nak buat, ya Allah, kau lembutkanlah hati suamiku, tak boleh nak cuba. Tapi jangan salah tau, lembutkanlah hati, jangan tertinggal hati tu. Kau lembutkanlah suamiku, kau lembutkanlah suamiku, kau lembutkan suamiku. Patah-patah tangannya balik. Assalamualaikum. Sudah salah doa dah aku, dia kata. Ambil bercuci beras balik semula. Ambil beras, cuci balik.
Ya, betul. Buat banyaklah lagi sebenarnya. Ada banyak lagi cara. Orang perempuan kena yakin lah. Tak tahu, tak mau dia. Kau buat, adalah seorang lah orang cakap, tak mau dia, kau baca lah doa apa pun tak mau je budak tu. Ada pula wakil setan sekor kan. Iyalah, orang kita ni ikhtiar kan, kita minta dengan Allah. Kita jangan minta dengan manusia. Minta dengan Allah. Kan. Kemudian dirawikan ketika Nabi bersama Abu Bakar telah masuk ke dalam gua, Allah SWT menumbuhkan pohon-pohon kayu di pintu gua itu untuk menutupi pandangan orang-orang kafir. Allah menyuruh labah-labah membuat sarangnya di pintu gua serta 2 ekor merpati membuat sarang di situ. Demikian itu untuk mengelabui mata kaum musyrikin. Kemudian salah seorang dari mereka pergi mendekati gua. Dilihat ada 2 ekor merpati, segera dia pergi kepada teman-temannya dan berkata, aku melihat 2 ekor merpati bersarang di situ. Jelas tidak seorang pun berada di dalamnya. Ucapan itu didengar oleh Nabi hinggalah baginda tahu bahawa Allah SWT melindunginya. Yang lain berkata, masuklah ke dalam gua. Umayyah menyahut, apa perlunya masuk gua? Di situ kau lihat ada labah-labah. Jika Muhammad masuk, tentu telur merpati itu pecah dan rumah labah-labah itu rosak. Ini lebih aneh. Inilah mukjizat. Bayangkan bagaimana pohon-pohon kayu boleh tumbuh merpati, membuat sarang dan labah-labah menutupi pintu gua. Alangkah indah syair Ibnu Naqib, pencinta Sulaiman Sutra. Indah memakai bila saja, labah-labah menyulamnya indah sekali di atas kepala baginda Nabi. Kan? Bayangkan pohon ni tumbuh pula pokok kat situ kan, tengah batu-batu tu kan. Tapi hari ni salah satu tanda akhir zaman dah makin ketara. Kalau kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah kan, dah banyak tempat tumbuhnya pohon-pohon menghijau segar dah sekarang kan. Daripada gersang dulu kering tak ada apa, dah mula dah kan. Tak beringat juga, tak tahulah kan, kita ni dah macam-macam lah kan. Imam Bukhari dan Muslim merawikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Bakar bercerita padaku, dia berkata, ketika kami berada di gua, aku berkata pada Rasulullah, jika salah seorang mereka menjenguk ke pintu itu, tentu nampaklah kita. Lalu Rasulullah berkata, engkau menyangka kita berdua sahaja berada di sini, tapi Allah sentiasa bersama dengan kita. Innallaha ma'ana kan. Sebagian ahli sejarah ada mengatakan bahawa ketika Abu Bakar berkata demikian, Rasulullah SAW menjawab, jika mereka ketahui kita berada di sini, tentu kita akan pergi dari sini. Lalu Abu Bakar melihat sebuah gua lain terbuka menjurus ke laut dan nampak pula sebuah perahu terpanjang di pinggirnya. Dirawikan dari Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu bahawa di malam hari ketika Abu Bakar pergi ke gua bersama Rasulullah SAW, kadang-kadang berjalan di belakang, kadang-kadang berjalan di depan. Abu Bakar bertanya, lalu Nabi menjawab, ku ingat tuntutan maka aku berjalan di belakangmu, dan ku ingat intayan maka aku berjalan di depanmu. Abu Bakar berkata, Rasulullah, ku perbaiki dulu gua ini untukmu. Lalu Abu Bakar menutup setiap lubang dengan carikan pakaiannya. Masih ada sebuah lubang lagi, dia cari pakaian yang koyak tu, letak tutup sini, tutup sini, tutup sini, tapi masih ada satu lubang lagi kan, ditutup dengan tumitnya agar tidak ada sesuatu yang keluar menyakiti Nabi SAW. Lalu Nabi SAW masuk dan meletakkan kepalanya ke paha Abu Bakar. Kaki Abu Bakar terkena runcing batu, dia tidak bergerak agar Nabi SAW tidak terbangun. Ada pandangan kata kena runcing batu, ada pandangan terkena kayu, ada pandangan terkena sengat kan. Yang paling masyhur terkena sengat lah. Dia kena sengat dekat kali jengking. Boleh kena sengat, masa tu dia tahan tu sampai kan berair mata tu, dan air matanya tu kena dekat Nabi yang sedang tidur. Nabi pun terjaga. Nabi tanya kenapa kan? Dia tanya, mengapa kamu wahai Abu Bakar kakiku terkena? Ni kerana dalam kitab ni kata terkena runcing batu. Lalu Rasulullah SAW mengusap luka itu dengan air liur baginda hingga rasa sakitnya hilang. Jadi jangan siapa mengaku air liur saya lebih kurang je, jangan. Ya, tu hanya liur Nabi je. Tu salah satu Lalu Rasul mengusap luka itu dengan air liur baginda hingga rasa sakitnya hilang. Alangkah indah, kata Hasan Ibn Sabit, pendamping berdua dalam sebuah gua, musuh mengepung mendaki gunung. Cintanya kepada Nabi tak ada yang membandingi. Jadi macam itulah kan. Maknanya banyak pengajaran yang kita tengok. Bila Allah nak bantu, Allah bantu je. Kita je kata macam manalah, apalah nak jadi dengan aku ni, apalah nak jadi dengan aku ni. Kadang-kadang ada orang dalam kesempitan hidup tu, dia boleh jadi terkeluar daripada agama. Kerana bila dia dah kena susah, apalah ni, kenapalah hidup aku macam ni, orang lain semua elok, aku je hidup macam ni, kenapalah hidup aku jadi macam ni, orang semua elok bahagia, aku ni kena jadi macam ni, kenapalah macam ni, Allah memang tak sayang kat aku. Dia kata macam tu, Allah memang ni semua bala ni kat aku ni. Tu dia kata tu.
Ramai orang macam tu, bila dapat kebaikan dia lupa nak bersyukur, bila dapat keburukan dia kata Allah lupa kat dia. Sedangkan itulah manusia, kadang kita gemar terlupa. Sedangkan banyak kebaikan, dia ingat orang lain semua senang je, dia tak tahu orang lain pun ada kat kesusahannya, cuma orang lain tak cerita dengan orang aja. Kadang orang tak ada nak cerita-cerita dengan orang, dia kesusahan pun dia sabar, dia tahan aja. Anak buat perangai dia diam aja. Kan? Tahan, banyak masalah, mana boleh tak ada masalah dalam hidup ni. Semua datang dengan kuliah, duduk elok menang sama suruh buat tuan-tuan amanah, dan kepala macam-macam fikir. Ni balik ni kan apalah ni, dia mula dapat mesej pula, memekak pula orang tua ni nak makan apa, dia kata kan. Contohlah kan. Jadi mana orang tahu, dia nampak elok aja, dia tak tahu orang susah macam mana. Engkau untunglah anak engkau semua elok-elok, anak kau bagi duit kat engkau bulan-bulan, dia tak tahu kita ni orang kata struggler berapa tahun, struggler tu bahasa baku. Kan, berapa tahun susah ni membela anak, dia tak tahu. Mengambil anak tahu mengambil tu ramai betul lah. Mengambil tu dia kata-kata seerti dia melampuh. Melampuh pun banyak juga. Yang ini kita belajar ke kosakata Negeri Sembilan. Struggler. Struggle. Dia sangat susah bela anak. Ya Allah, anak yang seorang nak duit buku, lepas tu yuran serentak pula. Kan? Lepas tu buku warisan. Inilah abangnya dah sudah, abangnya turun ke adik dia, adik ni turun kat ni. Dah hilang kulit buku tu dah. Bagi yang adik pula tak nak buku baru juga. Perangainya pula budak sekor ni macam tu kan. Alhamdulillah, tiba-tiba anak dah masuk universiti, tiba-tiba anak dah kerja. Orang tu boleh cakap, engkau untunglah anak kau elok-elok, anak kau senang. Dia tak tahu kita susah macam mana kan. Sekarang kita jalan pun dah tak lurus dah, terseret-seret kaki. Sengit, alah, rebeh-rebeh dah aku tengok, alah kenapa tu. Mana perjuangannya teruk. Ada satu makcik tu pergi dengan saya, pergi Kemboja. Di Kemboja kan, nak pergi Kemboja sangat, tak tahu ada yang pergi dengan saya Kemboja. Punya excited, saya pergi ke tahun ketiga. Saya dulu pergi 3 tahun turut sebelum PKP dululah. Pergi bagi korban, kembara korban di Kemboja. Boleh pula masa nak pergi tu baru perasan pihak immigration check pasport saya tak cukup 6 bulan. Yang makcik tu pula sebulan je lagi tinggal. Ada seorang makcik, saya dengan dia 2 orang. Sudah pening kepala. Semua orang dah lepas. Dia kata pihak ni memanglah dikenal saya, memanglah saya boleh lepaskan ustaz pergi, tapi saya takut nanti bila sampai dekat Kemboja dia orang tak bagi ustaz masuk. Tak ya pula kan, saya boleh lepaskan ni, kata. Tapi macam mana? Kenalah pergi UTC. Jadi hari tu pergi bawa saya dengan makcik tu, tak pasal-pasal saya bergu dengan makcik ni. Aku tak pernah kenal makcik ni. Jomlah makcik, pergilah berdua. Telefon, bila telefon kawan-kawan, pergi UTC ni, pergi UTC ni. Dekat macam-macam tempat lah pergi. Dekat Keramat pergi, kat sini pergi. Akhirnya dekat satu tempat tu dia kata, boleh pergi dekat sini. Pergi tapi dah tak sempat lah naik flight itu. Kena naik flight esok tu. Dah pergi dapat buat renew pasport. Makcik ni nampak tu dengan sengit-sengit jalan dengan apa punya kan. Cepatlah makcik, orang nak cepat ni kan. Kalau mak aku senang cakap, mak meh kita tarik tangan dia kan. Cepatlah makcik. Ya, dia kata. Makcik ni ada masalah apa, nak tengok betapa susah dia kata. Dulu memang hidup susah. Dia berceritalah dalam kereta, aku dengar lah kisah hidup dia muda sampai lah dia sampai pasport dia tinggal sebulan semua, aku dengar lah cerita kan. Ibu jari dia tak boleh baca, licin. Sebab dia duduk kerja ambil upah, basuh apa, tak apa sabun pakaiannya kan, licin, haus lah. Pergi cek, tak apalah makcik, ambil IC apa semua dia sahkan, pak boleh. Dia benar, dia ada kategori khas dia. Cap jari dia apa. Jawatan Pendaftaran Negara sahkan, memang betul lah dia dokumen semua sah, tapi ibu jari dia tak boleh nak ni. Memang ada putus-putus lah, ada lain ada tak sempurna lah, kena bawa agak. Ada kes macam tu kan. Tu maknanya itulah. Nampak senang dia pergi ke Kemboja, suka-suka macam okey kan, tapi sebenarnya dia punya susah hidup dia. Sekarang anak dia balas dia pergi ke Kemboja. Macam itulah.
kan. Macam mak saya lah, bela-bela anak ni. Sebenarnya arwah abah saya meninggal dunia waktu usia abah saya 50 tahun. Masa tu anak semua belajar lagi, saya kat universiti, adik-adik pun belajar lagi. Jadi itulah. Jadi tu dah tua-tua ni berjalan je lah. Bila boleh berjalan. Macam tu kan. Tapi mak saya dah terbiasa. Daripada dulu pukul 3 pagi dah terbangun buat nasi lemak, buat apa semua. Sekarang dah terbangun tak adalah buat nasi lemak ni dah. Semayang lah dia. Macam tu lah. Tengok automatik jaga. Tak payah kunci jam pun jaga. Mak saya segar lagi lah. Boleh lah buat sambal. Buat sambal. Iya, sampai sekarang mak saya kalau buat sambal satu kuali tu ada sambal, bukannya sambal yang crispy yang kita makan tu, sambal yang untuk, sebab adik saya berniaga dekat Stadium Paroi tu, cekodok bob. Tu dia cekodok hari berapa puluh kilo tepung, berapa kilo tepung satu hari. Jadi sambal tu satu hari tu mak buat tu untuk seminggu tu lah, tengoklah berapa lama tahan, lepas tu buat lagi. Macam tu lah, alhamdulillah lah kan. Tapi mak pergi berjalan, itu pergi Thailand dia. Ni Jun tahun ni katanya nak pergi ni, nak pergi Indon, tengoklah, rasa nak pergi Thailand lah, pergi tempat daerah lain pula. Nak berjalan je, mana negara? Umrah jangan cakap lah. Saya ingat lebih 10 kali dah dia pergi. Kan? Haji, masa saya menang pidato Islam Hadari tu, bagi dia tiket percuma tu. Dia dapat pergi free lah, pergi umrah. Sebab hadiah pidato saya tu. Lepas tu tahun depan tu langsung dapat panggilan haji. Tu rezeki mak saya. Tu cakap kan. Tapi orang cakap, senang lah kau. Dia tak tahu yang susah macam mana. Kan? Macam ni kan, seuntung lah kau dapat tengok Samsul Debat, dia kata kan. Dia tak tahu bersela berapa lama kejap-kejap, betul kan? Kan? Yang belakang tu untung duduk kursi, dia kata kan. Dia kata contoh lah, contoh. Dia tak tahu yang belakang tu bukannya untung, dia sakit lutut tak boleh duduk. Saya ingat bila bergambar dengan ceramah kat masjid ni. Okey, tak apa, separuh duduk depan. Aku ni kalau duduk kan tak boleh bangun. Dia kata, dia berdiri, dia kata kan. Macam tu lah. Macam lah. Sebab kan, pengorbanan dia ada lah Tuhan bagi. Percayalah pada hikmah. Ada benda Allah nak bagi. Okay. Nabi SAW keluar dari Makkah hari Khamis dan keluar dari gua pada hari Senin. Mana mereka berada di situ 3 malam. Ketika itu bulan Rabiul Awal dan baginda masuk Madinah hari Jumaat tanggal 12 Hijrah. Diceritakan seorang Zahid bernama Zakaria. Zahid ni maknanya dia tak fikir dunia langsung. Zahid ni dia memang ingat akhirat aja orang ni. Kan? Bernama Zakaria tengah sakit parah dan akan sampai ajalnya. Ketika sakaratul maut, seorang teman akan mengajarnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zakaria memalingkan muka dan diam saja. Teman itu mengulanginya lagi, namun Zakaria tetap berpaling dan diam. Kemudian diulanginya kali ketiga, lalu Zakaria berkata, aku tidak mau berucap. Tak mau mengucap dia. Temannya merasa hairan. Tidak lama kemudian Zakaria membuka kedua matanya bertanya, apakah kalian mengatakan sesuatu kepadaku? Mereka menjawab, benar, kami menyuruh kamu membaca syahadah 3 kali. Yang 2 kau hanya berpaling, dan ketiga kau kata kau tidak mau mengucapkannya. Lalu Zakaria menjelaskan, iblis datang padaku membawa segelas air, diberikan kepadaku. Aku berkata, ya. Lalu berkata, katakan Isa anak Allah. Aku berpaling darinya. Lalu iblis datang lagi daerah kakiku dan mengatakan hal itu lagi. Maka aku berpaling lagi, dan ketiga dia berkata demikian juga. Maka aku berkata, aku tidak mau. Tu dia kata dia tak mau, bukan dia tak nak cakap dekat orang yang mengajar dia tu. Sebab kadang kalau orang tengah sakaratul maut, kita ajar je. Walaupun dia cakap benda-benda pelik, kadang sebab masa tu dah macam-macam. Setan yang ngacau dia ni. Lagi kuat dia mengacau waktu nak hujung ni. Kan? Jadi aku lalu iblis membuang gelas itu ke tanah dan lari. Jadi aku menolak iblis, bukan menolak kamu, dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah SWT, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sakaratul maut masa hujung tu lagilah setan akan berhabis-habisan, all out dia kata. Sebab itulah peluang terakhir nak menyesatkan kita. Banyak tuan, saya tanya, kalau masa pengalaman lah, kalau tanya pegawai penjara kan, dia tanya orang-orang yang buat salah dalam tu, semua menyesal. Dia menyesal ni sebab apa? Bila kita dah terjerumus, dah dirosakkan oleh syaitan, masuk dalam penjara. Kan? Pada ketika itulah, tu sebabnya saya masuk pergi penjara, ceramah di penjara Kajang. Seram. Sebab apa? Handphone pun tak boleh bawa masuk. Bila masuk dia tutup pintu besi tu, gang dia, sudah. Ini buatnya aku tak keluar ni, orang tak tahu aku dekat dalam situ. Saya takut dah tu. Sebab handphone pun kena tinggalkan. Dia cek semua badan kita. Lepas tu masuk saya ceramah. Yang buat persembahan ni semua pakai sifat Jepun. Semua banduan dia buat persembahan. Ada persembahan nasyid masa tu ceramah maulud. Lepas tu saya pun dibawa pergi tengok penjara
Dapatlah tengok bilik penjara dia orang. Lepas tu bau sedap tengah ceramah tu. Rupanya ada kilang roti dalam tu. Banduan ni dia buat roti. Memang sedap rotinya. Dan roti yang dia buat tu dia bekalkan pada penjara-penjara Melaka, Negeri Sembilan, Selangor. Dia bekalkan. Saya kata kalau meniaga ni bagus. Macam kata kat penjara Seremban pula, dia orang buat kerja songkok dia, kualiti dia bagus. Macam itu kan masa PKP kan dia orang hari-hari buat apa tu PPE apa? Kan tu yang baju angkasawan tu yang apa dekat hospital pakai tak terbang ke atas tu kan. Jadi yang buatlah lepas tu bila tahu siapa masuk, bila saya tengok penjara dia orang, ya Allah Akbar, saya kata kan ada katil, okey dah selesa lah katil, tapi bilik airnya pintunya separuh ni je. Tinggi ni je pintunya. Jadi kalau menyangkung tak nampak lah. Kalau dia ngintai nampak lah. Macam tu. Itu saya tanyalah pegawai penjara tu. Saya tanya pegawai penjara. Ramai tak yang jadi baik ni? Dia baik-baik. Ada orang ni baik-baik lah dia kata. Lepas tu bila saya tanya. Kan kita tengok dalam movie tu. Cerita-cerita luar negara. Penjara ni lawa betul. Penjaranya ada apa? Ada almari. Bantalnya siap kadang apa, siap macam drama Korea, siap ada loker dia, simpan buku, bilik airnya siap pintu. Saya cakap memang betul ke ataupun tipu je tu? Saya tanya kan. Memang penjara luar negara kebanyakannya macam tu. Tapi kita tak ada kena buat macam tu. Kita tak boleh buat macam tu lah. Kenapa pula? Dengan tahap yang buruk ni pun dia seronok keluar masuk. Bayangkanlah yang apa dia kata. Ni kan yang tu. Oh kisahnya. Sebab kebanyakan yang masuk dalam tu semua jenis yang berulang. Ulang kali masuk keluar. Ada yang masuk tu siap sound pegawai sarjan lagi. Siap sound pangkat orang tu. Tahu lagi pangkat dia tak berubah lagi. Bayangkan tu. Tapi dia kata memang yang baik-baik. Tapi ada orang tu sampaikan. Ada orang tu nak kena hukum gantung kan. Hukum gantung pun ada tu. Ada yang cakap. Dia kata apa? Dia kata saya tak kisah, nak mati nak macam mana, terima je lah. Tapi sebenarnya dia takut, dia menyembunyikan. Biasanya sebab banduan terakhir, dia bagi istilah tu. Banduan terakhir tu macam-macam lah. Dia hari tu dia akan makan makanan dia nak. Dia bagi menu. Apa makanan nak. Masa tu dah tak boleh telan lah. Besok tu dah nak mati lah. Tu yang cerita yang paling menyayat hati tu. Menyayat hati dia seorang tu. Memang ada seorang kawan saya pernah cerita kot. Saya ulang je lah, tak apalah, cerita je lah, tak ingat saya cerita tak cerita. Dia kaunselor, dia kata kaunselor kata saya ingat saya ni kuat kata. Tapi koyaklah hati saya itu. Menangis dia tengok sebab dia tak sanggup tengok dia ni memang orang baik hamba Allah ni. Dia kata dalam penjara tu dia berjaya mengislamkan lebih 20 orang banduan. Dalam sementara sebelum dia nak kena hukum gantung tu. Jadi yang dia jadi sedih tu waktu hari last tu dia jumpa family dia, jumpa isteri dengan anak-anak dia pegang anak-anak dia cakap jaga mak elok-elok ya, lepas ni tak payah datang tengok ayah dah tak ada dah esok jaga mak elok-elok, dengar cakap mak, awak jaga anak kita elok-elok. Tenang je, pegawai penjara ni menangis lah. Yang kaunselor ni yang selalu nasihat orang, dia pun tak tahan. Dan lepas tu yang paling tak tahan tu dia pegang tangan imam ni. Imam yang akan uruskan jenazah dia dengan kaunselor dia pegang dulu tangan. Besok Tuan Imam dengan Haji akan uruskan jenazah saya kan. InsyaAllah saya minta tolong sangat. Jangan kasar-kasar ya, insyaAllah. Saya ni baik insyaAllah, dia kata. Dan dia cakap apa? Saya nak buat pengakuan ni. Demi Allah, saya tak buat apa yang mereka tuduh saya ni, dia kata. Tu dia pegang. Tapi saya redha, dia kata. Dia kata dia kena tuduh ada satu kes bunuh lah. Saya tak nak sebut, nanti kan tuan-tuan perempuan nak cari pula. Saya cakap tak, kes tu memang orang tahu lah. Kalau saya sebut mesti tahu. Saya tak nak sebut lah. Tapi macam tu memang masa tu dia tak boleh tahan dah. Memang jenazah dia elok semua. Dia kata itulah keadaan dia. Jadi tu sebabnya maknanya kadang-kadang kita kena percaya baru masuk dalam penjara patutnya berubah jadi baik. Jangan lagi masa tu dah setan dah apa, jangan pula berbincang nak. Tu kadang-kadang dalam penjara ni dia berbincang pula, nanti kita keluar besok kita nak buat apa. Dia bincang dengan geng-geng dia. Tu ada masalah dekat tu. Kan? Tu masalah dia. Kan? Saya pergi ceramah dekat sekolah budak-budak jahat pun macam tu juga. Kan? Orang Henry Geni apa semua kan. Budak-budak yang nakal-nakal ni yang sampai umur 21 tahun penjara bukan tak cerdik, pandai-pandai semua. Dia tapi dia kena hanya boleh tahan sampai 21 tahunnya, lepas tu dah keluar dah.
kan. Jadi macam itulah tuan-tuan dan perempuan sekian tuan tak ramai. Biasa ada lelaki kat luar, tak ada dah lagi. Macam itulah. Dirawikan dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dia berkata, sebahagian mereka minta Tuhan agar dia beritahu tempat syaitan di hati manusia. Lalu dia melihat dalam mimpi bahagian jasad seorang lelaki. Dia melihat syaitan dalam bentuk katak duduk di atas bahu kirinya. Dari situ syaitan memasukkan belalainya ke dalam hati lelaki tersebut serta mengusik hatinya. Manakala lelaki itu berzikir, maka mengecillah belalai itu. Ya Allah, janganlah engkau kuasakan syaitan menguasai manusia dan menghasut kami. Tolonglah kami untuk berzikir dan bersyukur kepadamu demi keagungan dan kemuliaan Nabi-Mu SAW. Jadi banyak kala berzikir, banyak kala beramal. Itu je cara kalau kita nak mengelakkan syaitan ni menguasai kita. Banyakkan berzikir. Syaitan ni dia buat macam-macam. Amalan yang kita boleh buat. Amalan yang kita boleh buat, selawat banyak-banyak. Selawat banyak-banyak. Sebab apa? Bila selawat Allah dan malaikat akan berselawat pula 10 kali kepada kita. 10 kali kita berselawat tu maksudnya bukanlah selawat macam kemuliaan kita macam Nabi, tak, tapi mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Selawat banyak-banyak kan. Selawat jangan time terperanjat aja, selawat je, time selawat. Itu kita tengok Ustaz Jafri kan, kalau dia ceramah tu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kan. Kalau berbuat dia nak ingat satu benda, apa tu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dia nak ingat balik kan. Macam tu lah kan. Kita sebut selawat mana yang kita boleh. Naik kereta Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nak masak air pun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seribu sedap air tu, walaupun air kosong kan, air desa je rasa sedap aja. Contoh kan, betul tak? Macam tu masak kan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nak curahkan ikan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, terpercik minyak tu, tiba sejuk aja rasa macam tu kan. Sebab dah mengelembung, sejuk lah kan. Macam tu kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, macam tu kan. Kemudian yang kedua, banyakkanlah istighfar. Istighfar banyak, dia kata tadi kan, istighfar. Sahabat tanya kaifan astaghfir ya Rasulullah, macam mana cara istighfar? Nabi ajar paling senang, astaghfirullah. Tu je, astaghfirullah Nabi ajar. Nabi tak ajar pun astaghfirullahalazim. Cuma kalau kita rajin astaghfirullahalazim, rajin lagi astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi astaghfirullah innallah kana tawwaba, astaghfirullah innallah kana tawwaba. Siapkan taubat sekali. Ataupun rajin lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Penghulu segala istighfar kan. Boleh astaga, Nabi tak ajar. Macam tu ya. Dia kena gemar dia astaga. Ni drama Indon astaga, dia katakan kau gitu. Dia katakan astaga. Itu jangan ikut ya. Astagfirullah istighfar kan. Sebab apa istighfar ni paling baik? Sebab apa? Kalau kita tengok kan, ulama terdahulu dia pesan, sebab bila kita istighfar ni, kalau buat tak payah banyak-banyak pun, kita buat 1000 kali sehari. Tak banyak apa 1000. Macam ni. Cuba tengok Astagfirullah. Buat 200. Subuh 200, Zuhur 200, lepas Asar 200, lepas Maghrib 200, lepas Isyak 200. Tak dapat 1000. 1000 dah gitu. Jangan tu balon 1000 dah ponek, tak nak buat lagi dah kan. Bila kita amal tu kan, malaikat pun akan ambil istighfar tu tadi. Satu istighfar padam satu dosa. Padam ni dosa hari ni, padam dosa siang tadi, padam dosa ni, padam dosa ni, padam dosa ni. Kita istighfar 1000, dosa hari tu kata adalah 150 dosa hari tu. Makin banyak lah tu dosa tu, mengumpat tadi, mengata Samsul Ubat lagi. Kurus sikit lah nampak dia hari ni. Macam tu lah kan. Zap 150, ada balance lagi 850. Apa jadi balance 850 tu? Malaikat akan buka muka surat semalam, padam yang semalam punya. Habis pula dah 200, ada balance lagi, buka muka surat sehari sebelum tu. Sebab kita kena banyakkan istighfar. Nampak tak? Ya, kita ni tak tahu mati bila. Saya minggu lepas ni cerita, ramai orang tak tahu, hari Jumaat lepas Samsul Ubat kolaps tumbang.
Bukan Jumaat baru ni, Jumaat lepas saya tumbang, terlampau nak diet sangat, tak makan tak minum. Saya kurang minum, saya kurang air. Masa tu saya tumbang sebab kurang air. Hari Jumaat malam dekat section 20, lepas ceramah tumbang, terus masuk KPJ. Tak pernah habat masuk wad saya cocok je Ustaz. Cocok lah, dia cocok. Cocok, saya tak pernah kena cocok ni, tak pernah ni, tandanya dia lagi ni, cocok sini, ambil darah saya sebab air dalam badan kurang. Saya dah beberapa minggu, dah sebulan ni memang mana tempat saya ceramah pagi lepas subuh saya jogging, kontrolkan. Risau saya, sebab ramai orang share TikTok tu dekat media sosial, makin bulat muka aku dalam tu. Tak boleh jadi ni, saya kata. Kena kontrol lah kan. Tapi alhamdulillah masuk tu check macam-macam lah. Lepas tu dekat pintu tu, visitors strictly not allowed. Bini pun tak boleh tengok. Bayang jam tu lah sedih ni saya kat ward tu. Bayang kena buat semua lah, check darah apa semua, ECG, buat stress test, semua buat. Alhamdulillah nasib baik aku jogging. Kalau tidak rasa mengelupur dekat mesin treadmill tu rasanya. Alhamdulillah dapatlah saya lepas lah, semua lepas. Jantung saya okey. Gula saya pun 5 point berapa lah, 5.4 5.3. Lepas tu cuma kolesterol jahat tu sikit tinggi. Kolesterol jahat tu patut 2.6, saya 4.3. Lepas tu total kolesterol patutnya 5, saya 6, atas sikit. Border lah, atas sikit border kan. Jadi dia kata, Ustaz kurangkan seafood. Saya kata itulah yang paling saya suka. Macam mana tu kan. Tak apalah, saya pun diet lah pada hari berkenaan. Macam tu lah. Macam tu lah. Jadi collab saya hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin batal ceramah semua hari tu. Dan saya tak cerita dengan orang lah, tak share dengan orang lah, beritahu. Itulah kan. Jadi ingat je lah, amalkan tu tadi kan, istighfar. Lepas tu yang ketiga, letakkan hati Quran dalam hati kita. Hati Quran surah Yasin tadi. Saya ada ajar orang grup sebelum, pernah ajar sebelum ni, kalau ada benda yang hajat sangat, ni guru saya ajar, kalau kita ada benda kita nak, pada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim tu baca 3 kali, 7 kali, 11 kali atau 21 kali. 3, 7, 11 atau 21 ulang, baru sambung ayat tu. Masa kita baca tu, niat dalam hati nak apa? Ya Allah, Kau hadirkanlah imam dalam hidupku, Ya Allah. Dah lama imam dan tak ada. Kan, manalah tahu kan. Dah sunyi lah duduk seorang kat rumah. Anak-anak ni apa, mana tahu kan. Ya Allah, Kau mudahkanlah rezeki. Itu salah satu. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Dalam hati je minta. Tak payahlah sebut salamun qaulam mir rabbir rahim nak suami. Tak payah. Dalam hati aja. Ya, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, bagilah anak aku ni, bagi anak aku. Dalam hati minta. Lepas tu bila sampai ayat yang hujung tu, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kan. Iza arada syai'an ayyakula lahu, dekat hu tu kita tekan iza arada syai'an ayyakula lahu. Hu tu niatkan pada apa kita minta tadi. Tak payahlah minta lagi, merujuk pada apa kita minta tadi. Hu tu yang kita minta tadi, kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala kata jadi, jadilah dia. Ni Samsul Ubat hari ni share cara nak minta sesuatu dalam hidup. Jadi baca Yasin tu sebabnya kalau boleh baca Yasin sehari sekali. Jangan tunggu Khamis malam Jumaat. Buatnya Khamis malam Jumaat ada hal, langsung tak baca minggu tu. Lepas sembahyang tu baca, bukan lama pun kan. Kalau baca Yasin dalam 10-15 minit dah selesai. Kok gagap pun lah, sejam lah boleh baca lah kan. Baca Yasin gagap, mahal je kan. Jadi insyaAllah amalkan. Dan yang keempat, ingat tak waktu Nabi peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi naik ke atas, Nabi jumpa salah seorang, Nabi jumpa Nabi Ibrahim. Bila jumpa Nabi Ibrahim, apa Nabi Ibrahim cakap? Nabi Ibrahim bagi tahu, tak pernah aku tengok umat yang paling masakin sekali. Kata Negeri Sembilan, masakin tu dalam bahasa orang taman ibu kota ni poor.
Miskin lah, miskin. Miskin. Tak pernah aku tengok umat yang paling miskin sekali. Umat kau lah wahai Muhammad. Kenapa pula? Dah lah umur tak panjang, dia kata. Umur tak panjang, pemalih beribadah, dia kata. Kurus kering umat Muhammad ni disebabkan amalan dia. Kurus kering nampak. Umur dah lah tak panjang, betul tak? Banding dengan Nabi Nuh, umur umat Nabi Nuh 950 tahun. 900 tahun hidup. Bayangkan kalau kita 900 tahun tak ada orang datang kuliah duaan. Kalau bekerja tu kau berapa tahun lagi nak pencen? Adalah 700 tahun lagi, mak lamanya lagi tunggu kan. Kalau tengok Nabi Daud AS 250 tahun kan. Yang mana dah 400 tahun. Tapi kita ni semua 60 tahun lah. 60 tahun biasa, 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar vaganza. Macam tu. Kalau 100 tahun naik dah tunggu muka manusia tertua dekat taman tu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kan, dari segi ni, bila jumpa Nabi Ibrahim dah kata kurus sangat. Memang betul tak? Mengaku tak kita? Kalau kita jumpa ustaz tu, ustaz bagilah saya amalan yang senang-senang, saya amal. Yang senang-senang lah tu cakap tu. Ada tak ayat yang pendek-pendek yang saya boleh amalkan? Dia tak ada minta yang panjang. Saya kena dengan satu tuan guru tu, dia suruh saya beramal, ada satu amal dia suruh buat, baca surah Al-Kausar. Surah Al-Kausar 500 kali setiap malam. Baru tahu panjang nak atau nak tu. Kan? Ya. Tak tu sebab kata tadi. Kan dia kata umat kita ni memang macam tu. Umat Muhammad ni kan, kering umat kau. Umur dah lah tak panjang, pemalas beribadah. Habis macam mana? Nabi Ibrahim pesan, suruhlah dia tanam tanaman dari syurga. Tanaman-tanaman daripada syurga, khazanah daripada syurga, yang mana Nabi Ibrahim bagi masuk daripada syurga dapat ke umat Nabi Muhammad saja. Apakah dia? Itulah dia yang disuruh tanam tanaman syurga. Amalan yang dia bagi, Nabi Ibrahim bagi dekat Nabi kita, iaitu dia suruh hanya umat Muhammad je dapat ayat ni. Itulah dia yang ayat dikatakan sebagai haukil. Haukil ni apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada satu riwayat lagi, pandangan kata subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Amalkanlah ni, dan kita kena yakin insya-Allah Allah bantu kita. Minta dengan Allah, jangan minta dengan manusia. Berzikir banyak-banyak, zikir banyak. Istighfar lah yang paling senang sekali sebenarnya. Naik kata astagfirullah, 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 astagfirullah. Iya, waktu diuji, kalau nak interview pun, nak interview saya kalau takut kena tanya kan, astagfirullah, 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 astagfirullah. Hilanglah berdebar tu. Dulu saya masuk debat dengan pidato, ingat tak berdebar, nak cicir jantung ni, nak berdiri kat depan tu seorang pidato tu, berdebar. Mana boleh, mesti berdebar. Kalau orang tanya saya dulu masa saya menang pidato debat, tak berdebar ke? Berdebar. Memang penyanyi-penyanyi tu tak berdebar ke? Berdebar. Tapi nak kurangkan berdebar tu. Itu yang cara dia pegang mikrofon. Macam tu kan. Sebelum start tu nak buang nervous tu. Nak buang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bila bismillah ya, masa dia dah slow-slow dah hilang nervous tu. Tapi mula-mula tu berpeluh-peluh, menguap-nguap, tanda-tanda nervous, tangan berpeluh, menguap. Pengantin kan macam tu, berpeluh tangan dia dah. Lepas tu jejak menguap. Malam tadi tidur awal dah, nervous. Lepas tu mata berkelip. Itu berdebar tu. Kelipan jantung kita bersama dengan kelipan mata. Kena macam tu. Lama macam tu kan. Tapi ada orang yang kelip macam tu, tapi memang saraf dia macam tu. Kau apa khabar? Lama tak jumpa. Itu bukan nervous. Itu bukan nervous, itu saraf. Itu saraf. Jangan salah faham pula. Jadi macam itulah tuan-tuan sekalian, makna puan-puan sekalian kalau kita tengok ni, itulah dia syaitan. Kita kena pastikan jaga kita memusuhi syaitan. Syaitan ni musuh yang nyata. Itu sebab kadang-kadang dia katakan kamu bertahu syaitan tu musuh yang nyata, tapi kamu ikut apa yang syaitan suruh buat. Semalam saya ceramah tentang pesan Nabi, salah satunya bab maksiat zina. Bila zina, orang tu berzina, Allah cabut keimanan dia masa tu, sehingga dia tak rasa apa-apa. Kan? Lepas tu sudah tu menyesal.
Itu sebabnya kadang hati-hati benda-benda macam ni, hati-hati, jaga ikhtilat, jaga ikhtilat, pesan dekat anak-anak keluarga kita, tolong jaga batas perhubungan. Hari ni takut betul tengok macam-macam orang kan, di pejabat-pejabat tu pesan jaga hubungan, jangan apa, kadang bila tak jaga tu yang ada peraturan tu tak boleh panggil honey dia, link baby lagi tu tak boleh. Sebab kadang ada baru-baru ni saya dalam ceramah saya share gitu kan, seorang pegawai ni kena tindakan tata tertib, dia bagi hadiah dekat staff, dia bagi baju dalam. Bayangkan, berani betul dia report dengan apa, tata tertib, kena tindakan. Bayangkan, siap tahap apa jenis kan, tahulah tu saya siapa agaknya tak tahulah. Gila betul tu saya kata, sampai tahap macam tu. Kenapa kan? Lepas tu mesej bahayalah kan, tak tahulah. Tu sebab kata jaga ikhtilat, daripada sikit akhirnya bawa pada maksiat yang besar. Tu yang kata kan, Nabi pesan dalam khutbah terakhir Nabi, syaitan dan iblis mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, tapi tak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Perkara kecil tu kita duduk dengan dia bagi sangka buruk, dia suruh kita marah macam ni, cakap macam ni, dia tak suruh kita keluar agama. Masa semayang tu, kita semayang daripada semayang maghrib 5 rakaat semayang ni, macam mana tu, setan ni kerja lah tu. Dia bagi time semayang, ingat rombongan barang tak siap lagi ni, fikir kan. Pagi tadi semayang subuh dah terfikir lah, ni kan nak pergi Masjid Ibn Abbas ni kan, nak tumpang kereta siapa ni, dia dalam semayang fikir. Bayangkan tu, macam-macam. Jangan cakap tuan-tuan termasuk bercakap ni kadang-kadang. Elok semayang maghrib baca tuntang. Rakaat kedua dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terperanjat orang belakang. Apa puncanya tu? Tu cakap tu tadi, makna setan dia hasut kita, dia bawa kita fikir benda-benda yang lain. Tu sebab pergi semayang tu jangan pakai t-shirt kan, budak lelaki kita pesan jangan pakai t-shirt ada tulisan tu. Kan tulisan ni kat depan kat belakang, ngacau makmum belakang. Makmum belakang tu Allahu Akbar, tu baca dia 3 merah lah, kelas 3 merah dia dulu. Adalah nama-nama budak dan kelas Fatimah pun kelas ni juga. Leha, alung acu. Habislah tu sebab masalahnya. Kan? Jadi macam tu lah tuan-tuan. Ya. Alhamdulillah kita selesaikan bab tu, kita dah selesaikan. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung dengan apa? Sambung dengan topik amanat dan taubat. Amanat dan taubat, insya-Allah. Siapa ada ramai lagi nak buku besar tu? Nak buku besar, nak photostat besar, ramai nak satu. Ramai nak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okeylah, nanti saya bawa je lah lagi ya. Sama. Ada. Okey. Ni minta doakan kesembuhan kepada Puan Syamsina Ghafar, kakak ipar kepada mantan pengurusi Tuan Haji Samsudin. Sakit apanya? Kanser apa? Kanser apa? Dia tulang. Jadi dia dah masuk ward lah tu ward lah. Jom sama-sama lah kita doakan, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana alimna allazi yanfa'una, rabbana faqqihna faqi'alana wa qarabat lana fi dinina wa zakar, rabbana wafiqna wa fi umri ma tariqa la malak fa'lan karma wa zikra halalan da'ima wa ila azka al-umman sabli kharim fa kullu syar, rabbana aslih lana kulla syu'unaka rabbir ridha minkal inubani wa diana kulla duyun qabla an ta'tina rusulal manwafir wastur anta akram man satar wa sallallahu ta'ala mustafa haqidana wal wafa bi kitabin fil nas shifa wal alil kiram masyaruf al usabi masabi wura. Ya Allah, Tuhan kami sungguhnya Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Kau juga maha mendengar segala apa yang kami minta pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami ini banyak dosa, ya Allah. Kami banyak kelemahan dan banyak kekurangan, ya Allah. Namun demikian di dalam hati kami tidak pernah berhenti ingin meminta kepadamu, ya Allah. Kerana Engkau jugalah yang maha pengasih, maha penyayang, lagi maha memakbulkan doa, ya Allah. Kami memohon agar kepada saudara kami, ya Allah, Puan Samsina Ghafar yang sedang diuji dengan kesakitan, ya Allah. Kesakitan kanser tulang, ya Allah. Kami tahu bahawa penyakit ini semuanya datang darimu, ya Allah. Dengan izinmu jugalah penyakit ini juga akan kau ambil kembali, ya Allah. Berikanlah yang terbaik, ya Allah, buat Puan Samsina Ghafar agar dia terus kuat dan menghadapi ujian ini. Kerana kami sedar sesungguhnya kesakitan yang kau berikan ini sesuai dengan kemampuan hamba-Mu ini, ya Allah. Berikanlah kebaikannya, berikanlah hikmahnya, berikanlah sinar kepadanya, ya Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan agar dia dapat menghadapi kesakitannya ini, ya Allah, dengan baik dan sebagai orang yang beriman kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, sekiranya Engkau tidak mendengar permohonan kami ini, siapa lagi lah akan mendengar permohonan kami ini, ya Allah. Dan sekiranya Engkau tidak memakbulkan permintaan kami ini, siapa lagi lah akan memakbulkan permintaan kami ini. Kami berserah kepada-Mu, ya Allah. Kerana sungguh-sungguhnya Engkau lah sebaik-baik tempat berserah, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa akhilna jannata ma'abrar aziz ghafar rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi baraka wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Allah. Wa fiya subhanakallahumma wa bihamdika fiya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Kemudian dua soalan kepada jemaah, ya, dua hadiah disediakan. Soalan yang pertama, siapakah dua orang insan yang telah ditampar oleh pihak kafir Quraisy disebabkan dia tidak memberitahu maklumat ke mana perginya Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar? Siapakah dua? Tu angkat tangan dah tu. Sayyidina Ali dan Sadatina Asma. Okey, satu lagi. Apakah 4 amalan yang saya pesan di penghujung ceramah tadi untuk kita amalkan? Dalam Alhamdulillah. Pemenang akan berjaya bercuti di Taman Ibu Kota. Oh, ada dia. Allahu Akbar.